Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam ceria. Dalam video ini kita ingin membentangkan tentang gaya hidup dan pemakanan mengakibatkan kesan emosi berhubung kait permasalahan pelajar dalam assignment 3 bagi subjek pendidikan psikologi. Kita ialah kumpulan 12 dan terdiri daripada Harith, Fakhrul dan Ben. Bagi pengenalan topik ini, kita akan bermula daripada pemakanan. Berdasarkan definisi oleh Krasua dan Mahan, pemakanan ialah satu proses kombinasi yang dilalui oleh organisma hidup. Menerima dan menggunakan bahan makanan yang diperlukan untuk mengawal fungsi-fungsinya dan untuk pertumbuhan serta memperbaharui komponennya. Sir Harold Hemsworth pula mengatakan analisa mengenai kesan makanan dan juzuk-juzuknya ke atas organisma hidup. Gaya hidup sihat boleh dimaksudkan sebagai suatu keadaan fizikal, minda dan sosial yang sihat, cergas, cerdas serta bebas dari sebarang penyakit berlandaskan keadaan sosial dan masyarakat. Seterusnya, kita akan bincangkan isu terperinci tentang pengaruhan emosi terhadap pemakanan pelajar, gejala baik, makanan seimbang, makanan segera dalam kalangan pelajar. Perbincangan ini memfokuskan kepada permasalahan pelajar sekolah berkaitan pemakanan yang tidak sihat berlakunya gangguan emosi kesihatan. Tingkah laku pelajar dan masalah pembelajaran prestasi pelajar. Gangguan emosi tercetus apabila pelajar pemilihan pemakanan yang tidak sihat dalam kalangan pelajar sekolah. Hasil menunjukkan bahawa depresi atau tekanan jiwa berhubung kait dan emotional eating adalah signifikan. Hal ini tekan dijalankan penelitian yang telah dikemukakan terdapat emotional eating mengakibatkan tekanan depresi adalah positif. Semasa pandemik COVID-19, masyarakat telah diperintahkan untuk duduk di rumah di mana sumber makanan asas adalah terhad. Mengakibatkan emosi pemakanan yang muncul yang mengakibat tekanan mental berlaku, antara puncanya adalah depresi. Tekanan boleh menyebabkan kesunyian dan kemurungan. Disebabkan perasaan kesunyian merujuk kepada kemurungan tersebut ialah hilang selera makan, kitaran tidur tidak mencukupi akan menyebabkan putus asa untuk membuat tugasan. Seterusnya, pengguna beg dalam kalangan pelajar antara salah satu punca permasalahan di sekolah. Mendapati punca utama pelajar dalam masalah beg disebabkan perasaan ingin tahu dan mencuba. Permasalahan ini berlaku menunjukkan kelakuan negatif boleh mengakibatkan prestasi pelajar menurun. Pelajar lebih gemar meluangkan masa dengan melepak dan berkumpul daripada menyiapkan tugasan di luar sekolah. Dalam kebelakangan ini, pengambilan makanan segera dalam keluarga di bandar semakin meningkat. Minat terhadap makanan segera adalah terhasil daripada kesuntukan masa dalam kehidupan pantas yang kompetitif, dinamik dan bandar. Menurut Atkins dan Boller, penekanan semakin diberikan kepada penyelesaian makanan segera disebabkan oleh gaya hidup pengguna yang lebih sibuk dan keluarga dui kerja dengan anak-anak. Pengguna menjalani kehidupan yang semakin sibuk, bermakna masa yang ada untuk memasak makanan sedang disempitkan antara komitmen kerja dan masa lapang. Akibatnya, ini telah memberi lebih pemilihan kepada makanan segera. Seterusnya, kita akan bincangkan tentang isu permasalahan pembelajaran dengan menggunakan teori-teori berkaitan untuk menjelaskan bagaimana dan kenapa ia berlaku. Sikap ingin mencuba baik pada usia persekolahan berkaitan teori James Piaget dan teori Vygotsky. Perbincangan kajian ini selaras teori behaviorisme terlibat tingkah laku Bert. Hal ini disebabkan perasaan ingin tahu dalam diri individu tersebut untuk mencuba Bert. Terdapat kajian menurut pelajar telah menyemat hati mempunyai keinginan untuk mencuba merokok. Ini bermaksud kognitif pelajar telah berhubung rangsangan yang mengakibatkan stimulus telah merangsang membentuk tabiat untuk merokok sejak bangku sekolah lagi namun pelajar tidak berani dan tidak dimarahi oleh ibu bapa dan guru. Pelajar menjadikan tabiat kebiasaan bagi mereka. Salah satu faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan segera oleh pelajar ialah taburan restoran makanan segera yang luas membolehkan pelajar mudah mendapatkan. Selain itu, kesan pemasaran makanan yang tidak sihat di TV, papan iklan radio dan media sosial juga merupakan sumbangan terbesar pengambilan makanan segera yang tinggi di kalangan remaja. Korporat menggunakan behaviorisme untuk sentiasa mengingatkan keenakan makanan segera dengan iklan yang berulang-ulang. Selain itu, korporat makanan segera suka menggunakan warna merah dan kuning dalam iklan supaya dapat merangsang selera makan, kelaparan dan perhatian pelajar. Sebagai rumusan bagi pembentangan ini, jadikan tabiat makan pemakanan seimbang sebagai suatu amalan yang perlu diterap kepada seluruh peringat sekolah. Manusia memerlukan pengambilan pemakanan yang bervitamin, berprotein dan kandungan karbohidrat yang secukupnya untuk membina masyarakat yang sihat dari segi fizikal dan mental. Manusia memerlukan zat untuk tumbesaran.
Pengiraan pengambilan kalori perlu difahami dan fokus kepada pelajar mengenai perkara ini perlu ditekankan supaya mereka tahu berapa pengambilan kalori harian. Selain itu juga gaya hidup sihat berperanan penting untuk memastikan kesejahteraan pelajar ini kerana tanpa bersenam tubuh manusia akan menjadi lemah dari segi fizikal dan juga mental. Jadikan senaman sebagai tabiat dalam kehidupan seharian. Amalan gaya hidup sihat bebas dari tabiat vape dan merokok seperti yang kita tahu. Bahan berasaskan campuran nikotin iaitu hasil daripada tembakau menyebabkan ketagihan. Itulah semua pembentangan kita tentang topik ini. Sekian terima kasih.